Okey, mari kita mulakan. Sebelum kita mulakan, cikgu akan share screen dengan kamu. Okey, jadi mari kita tengok. Okey, jadi pada hari ini kita akan belajar bab 6 persamaan linear. Okey, bab 6 persamaan linear dan hari ini topik kita adalah 6.2 persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, jadi kita ada 4 objektif. Okey, mari kita tengok objektif dia. Okey, objektif pertama, ini adalah objektif pembelajaran. Okey, jadi objektif pertama kita adalah untuk mengenal pasti persamaan linear dalam dua pemboleh ubah dan menghuraikan ciri-ciri persamaan tersebut. Okey, dan yang kedua, membentuk persamaan linear dalam dua pemboleh ubah berdasarkan suatu pernyataan atau situasi dan sebaliknya. Okey, dan yang ketiga, menentu dan menjelaskan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, dan yang seterusnya, yang terakhir, mewakilkan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah secara graf. Okey, jadi kita ada 4 objektif pembelajaran pada hari ini. Okey, jadi mari kita tengok nota ringkas, okey? Okey, jadi yang ni tak perlu kita skip. Okey, dekat sini. Okey, mari kita baca sama-sama. Persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Persamaan linear yang mempunyai dua pemboleh ubah dan kuasa setiap pemboleh ubah dan kuasa setiap pemboleh ubah adalah 1. Okey, jadi kita tengok yang pertama, contoh pertama A. 3P tolak Q bersamaan dengan 6. Okey, mari kita tengok. Pertama sekali, kita tengok 3P. Okey, 3P, adakah P itu kuasa 1? Ya. Okey, kalau P itu dia tidak ada apa-apa kuasa, bermaksud dia berkuasa 1. Okey, cikgu tulis kat sini. Okey, P kalau dia tidak ada apa-apa kuasa, bermaksud dia adalah kuasa 1. Okey, tetapi jika P kuasa 3, bermaksud ia adalah kuasa 3. Ataupun P kuasa 3. Okey, jadi kamu ingat, tak bermaksud ia tidak ada kuasa, ia adalah kosong. Tidak, ya. Okey, mari kita tengok Q. Q pula kuasa 1. Dia ada berapa pemboleh ubah? Dia ada 1, 2 pemboleh ubah. Okey, jadi ya, A adalah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, mari kita tengok yang seterusnya, B. Okey, B. Sekarang kita tengok 7x kuasa 2 tambah 5y bersamaan dengan 9. Okay, kamu tengok dekat sini, 7x kuasa 2. X ini kuasa 2. Jadi sepatutnya X adalah kuasa 1. Jadi ini sudah bukan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, mari kita tengok yang seterusnya, C. Okey, untuk C, dia ada kurungan. Okey, jadi kamu kena darab masuk kurungan itu. Okey, jadi 2K, kamu darab.
Okey, dia akan menjadi 2K tambah 28 16. Okey, bersamaan dengan 5K. Okey, di sini kalau kamu tengok dia adalah 2K tambah 16 bersamaan dengan 5K. Okey, kalau kamu tengok kat sini, dia hanya ada satu sahaja pemboleh ubah, iaitu K. Okey, jadi ini bukan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang terakhir, D. Okey, jadi kita tengok Y dibahagi dengan 6 tambah 4 Y per 6 tambah 4 bersamaan dengan negatif 2X. Okey, jadi ingat, kalau dalam keadaan pecahan, kamu kena samakan penyebut dia. Okey, jadi bersamaan dengan Y tambah 6 darab 4 adalah 24 dibahagi dengan 6 bersamaan dengan negatif 2X. Okey, jadi mari kita tengok kat sini. Okey, dekat sini semua kuasa dia adalah 1. Okey, Y kuasa 1, X pun kuasa 1. Dan di sini juga dia ada dua pemboleh ubah, iaitu Y pemboleh ubah yang pertama dan X pula adalah pemboleh ubah kedua. Okey, jadi contoh D adalah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, faham setakat ini? Okey, tak ada bunyi langsung. Faham ke tidak? Faham, cikgu. Okey, terima kasih Zafran sebab menjawab. Okey, faham. Okey, mari kita tengok yang kedua. Okey, membentuk persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, dekat sini dia bagi kamu contoh. Okey, contoh harga bagi 1 kilogram tomato dan 1 kilogram timun masing-masing ialah RM5 dan RM4. Liza membeli X kilogram tomato dan Y kilogram timun dengan harga RM32. Okey, jadi dekat sini kamu kena membentuk satu persamaan linear, okey, dengan dua pemboleh ubah. Jadi, apakah pemboleh ubah? Adalah jumlah berat tomato dan jumlah berat timun. Okey, jadi dekat sini kami tengok tomato, kita beri dia huruf X dan timun kita beri dia huruf Y. Okey, jadi okey, jadi harga untuk tomato adalah RM5 1 kilogram dan harga untuk timun adalah RM4 1 kilogram. Okey, cuba tambahlah. Per RM5 untuk 1 kilogram. Kecilnya tak nampak. Okey, nampaklah tu. Okey, jadi dekat sini macam mana kamu nak cari harga? Okey, dekat sini dia menyatakan juga Liza membeli X kilogram tomato dan Y kilogram timun dengan harga RM32. Okey, jadi harga RM32 ini adalah jumlah yang Liza bayar untuk tomato dan timun dia. Tapi kita tak tahu berapa kilo yang dia beli. Okey, kita hanya tahu yang 1 kilo adalah RM5 dan 1 kilo adalah RM4. Okey,
Jadi ini adalah persamaan linear dia. Okey. Jadi sepatutnya okey, bahagian. Okay. Berat tomato darab dengan RM RM5 bersamaan dengan jumlah dengan harga tomato. Sepatutnya bersamaan dengan harga tomato. Okey, dan berat timun darab RM4 bersamaan dengan harga timun. Okey, tetapi kita tak tahu berat tomato itu apa. Jadi kita samakan berat tomato itu dengan X. Dan kita juga tidak tahu berapakah berat timun dan kita samakan timun itu sebagai Y. Okey, jadi X darab 5 dia akan menjadi 5X. Y darab dengan 4 dia akan menjadi 4Y. Okey? Jadi 5X ini adalah harga, kita tulis kecil ya, harga tomato. Dan 4Y ini adalah harga timun. Okey, sekarang kita nak cari jumlah yang Liza kena bayar. Jadi harga, kita guna pen merah. Jadi sepatutnya harga tomato tambah harga timun. Berapakah jumlah yang Liza kena bayar? 32. Tapi kita tidak tahu berapakah harga tomato. Kita cuma ada 5X. Okey, jadi kita gantikan. Okey, 5X tambah 4Y bersamaan dengan 32. Okey, sebab itu kamu akan dapat persamaan linear dalam dua pemboleh ubah yang ini. Okey, jadi kamu faham 5X ini adalah tomato dan Y ini adalah timun. Okey. Okey, kita tengok yang seterusnya pula. Okey, nombor 3. Menentukan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, yang dekat atas kita hanya buat persamaan linear. Okey, kita tidak mencari nilai X dengan Y. Okey. Untuk yang ketiga, kita perlu buat persamaan linear tersebut. Oh tidak, kita tak perlu buat persamaan linear tersebut. Kita perlu menyelesaikan persamaan linear tersebut. Bermaksud kita kena cari nilai X dan Y. Okey, mari kita tengok contoh yang diberi. Okey, tulis 3 pasangan penyelesaian yang mungkin bagi 2X tambah Y bersamaan dengan 6. Okey. Oh, yang ini kita menggantikan. Okey. 2X tambah Y bersamaan dengan 6. Okey, jadi kita tak tahu apakah nilai X. Jadi kita berikan nilai X. Sebab kita nak cari nilai Y. Okey. Macam ni ya. X, Y bersamaan dengan tunggu. 2X
Y bersamaan dengan 6. Okey, ini adalah persamaan linear yang kita dapat. Okey, jadi untuk mencari X, salah. Untuk mencari Y, kita mesti beri nilai kepada kita mesti beri nilai kepada X. Okey? Apa-apa saja yang kamu nak. 5, nilai 5 ke, nilai 1 ke, nilai 0 ke, nilai 10, apa-apa saja nilai. Okey, jadi contoh berikan nilai 0 kepada X. Okey, kita cuba buat nilai 0. Okey, 2. Kita menggantikan nilai 0 itu ke dalam X. Okey, tambah Y bersamaan dengan 6. Okey, menjadi Y. Okey, sebab 2 darab 0 adalah 0. Okey, Y bersamaan dengan 6 menjadi Y bersamaan dengan 6. Okey, sekarang kita sudah ada nilai Y. Okey, jadi nilai Y ini pula kita gantikan ke dalam X. Okey, kita gantikan nilai 6 itu ke dalam X. Kenapa? 6. Sebab apabila kita menggantikan X dengan 0, kita dapat Y6. Sekarang kita nak cari X, sebab kita sudah ada nilai Y iaitu 6, kita kena menggantikan Y dengan 6. Okey, sekarang kita buat. Cikgu guna pen warna biru pula. Okey, jadi 2X tambah 6 bersamaan dengan 6. Kenapa bersamaan dengan 6? Sebab dia punya persamaan linear. Okey? Baik. Okey, jadi mari kita tengok. Dia jadi macam ni. 2X tambah 6 bersamaan 6. Okey. Jadi kamu akan dapat 2X, 6 ini bawa ke sebelah. Okey, kamu bawa dia ke sebelah, dia akan menjadi tolak 6, tolak 6. Kenapa dia jadi tolak? Sebab kamu mengalihkan bukan 6 sahaja tetapi tambah 6. Tambah 6 digerakkan ke sebelah menjadi negatif 6, tolak 6. Okey, kamu akan dapat 2X bersamaan dengan 6 tolak 6, 0. Tunggu dulu. Oh, dia tak mencari Y, dia hanya mencari X sahaja. Okey. Okey, kita tak kena cari nilai Y. Kita tak perlu mencari nilai X. Okey, kita tengok balik yang ini. Okey, apabila X bersamaan dengan 1. Okey, bermaksud dekat sini cikgu. Okey, cikgu delete dia. Okey, jadi dekat sini kita gantikan dia dengan 1 pula. Dia akan menjadi 2, 1 tambah Y bersamaan dengan 6. Dia akan menjadi 2 darab 1, 2 tambah Y bersamaan dengan 6. Okey, sekarang kita alihkan 2 ini ke sebelah. Dia akan menjadi Y bersamaan dengan 6 tolak 2. Menjadi Y bersamaan dengan 4. Okey. Okey, jadi kita tengok lagi apabila X bersamaan dengan 2. Kita pada ni. Okey.
Sekarang kita gantikan X itu dengan 2. Okey, 2 dalam kurungan 2 tambah Y bersamaan dengan 6. Okey, kamu akan dapat 4. 2 darab 2 menjadi 4 tambah Y bersamaan dengan 6. Kita mengalihkan 4 ini ke sebelah, dia akan menjadi Y bersamaan dengan 6 tolak 4. Jadi Y bersamaan dengan 2. Okay? Oh, dia tidak mencari nilai X. Okay? Sebab kita sudah menggantikan nilai X itu dengan 0, 1, 2. Okey, jadi maka 3 pasangan penyelesaian yang mungkin ialah X0 bersamaan dengan Y6, X bersamaan dengan 1, Y bersamaan dengan 4 dan X bersamaan dengan 2, Y bersamaan dengan 2. Okey. Setiap pasangan penyelesaian boleh ditulis dalam bentuk pasangan tertib XY. Contoh. Okey, ini tak apa, kita akan tengok nanti. Okey, nombor 4. Yang ini barulah. Cikgu confuse tadi. Okey. Menggantikan nilai dalam persamaan linear bila satu nilai pemboleh ubah diberi. Okey, jadi yang ini apabila diberi satu nilai pemboleh ubah, kamu kena cari nilai satu lagi pemboleh ubah. Okay, kita tengok dekat sini. 2X tambah 3Y bersamaan dengan 18. Cari nilai X apabila Y bersamaan dengan negatif 2. Okay, jadi dia nak mencari nilai X. Okay, jadi mari kita tengok macam mana nak buat. Okay, dia beri Y bersamaan dengan negatif 2. Jadi 2X tambah 3Y bersamaan dengan 18. Okey, jadi kita gantikan nilai Y bersamaan dengan negatif 2. Menjadi 2X tambah 3 dalam kurungan negatif 2 bersamaan dengan 18. Okey, seterusnya 2X tambah 3 darab negatif 2 menjadi negatif 6. 3 darab 2, 6. Okey, negatif 6 bersamaan dengan 18. Okey, sekarang kita bawa negatif 6 ini ke sebelah. Okey, dia akan menjadi 2X bersamaan dengan 18 tambah 6. Okey, menjadi 18 tambah 6 bersamaan dengan 2X bersamaan dengan 24. Okey, ini belum nilai X lagi. Ini adalah nilai 2X. Jadi, kita kena cari X. Kita pindahkan 2 ini ke sebelah. Ingat, 2X ini adalah 2 darab X. Okey, jadi apabila kamu bawa 2 itu ke sebelah, kamu kena bawa operasi darab. Bila kamu bawa ke sebelah, dia menjadi bahagi. 24 dibahagi dengan 2, X bersamaan dengan 12. Okay? Jadi kamu dapat yang sama. Okey, sekarang kita tengok. Mewakilkan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah secara graf. Okay, rujuk langkah di bawah untuk melukis graf dengan memplotkan titik XY yang diperoleh ke dalam graf. Okey, yang ini senang saja. Okey. Pertama sekali cikgu nak terangkan graf. Okey. Graf dia ada 2 lajur. Apakah itu lajur? Lajur itu adalah barisan. Okey. Kalau dia menegak, ini adalah lajur Y. Kalau dia melintang, ini adalah lajur X. Okey. Okey, pada lajur
itu dia ada titik. Okey. Titik ini dia berubah-ubah. Nilai titik itu berubah-ubah. Dia boleh 1 menjadi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ataupun dia boleh berubah menjadi 4, 6, 8, 10. 4, 6, 8, 10. Apa-apa pun dia punya jarak daripada setiap titik itu adalah sama. Dia tidak boleh maksud cikgu, jarak antara setiap titik itu sentiasa sama. Okey, sini cikgu tersalah, sepatutnya ada 2 ke sini. Okey. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Okey. Dia tidak boleh macam ni. Yang ini 4, yang ini 2, yang ini 2. Tidak boleh. Okey. Dia mesti sama. Okey. 2, 4, 6, 8. Okey. Dia mesti 2, 2, 2, 2, 2, 2. Okey, jadi kalau cikgu sambung dia akan menjadi 10, akan menjadi 12. Okey. Tetapi nilai untuk X dengan Y tidak semestinya sama. Okey, dekat sini jarak di antara setiap titik bernilai 2. Okey, tetapi Y 1, 2, 3. Okey. Jarak nilai dia 1. 1, 1, 1. Okey? Cikgu nak kamu fahamkan lajur itu dahulu. Faham ke tidak? Ke cikgu perlu terangkan lagi? Seseorang sila jawab. Okey, Maksan dah jawab. Okey, faham. Okey, jadi apabila kamu sudah pandai membaca graf, senang saja kamu nak lukis graf. Okey, jadi kamu tengok dekat sini. 2x ini adalah persamaan dia. Okey, apakah maksud 2x tolak 3y? Yang manakah pada graf ini? Okey, kalau kamu tengok. Okey, kalau kamu tengok pada graf ini, di manakah bernilai 2x tolak 3y? Okey, jadi yang ini. Buat macam tu lah. Garis itu adalah 2x tolak 3y bersamaan dengan 6. Okey? Itu garis itu adalah 2x tolak 3y bersamaan dengan 6. Okey? Jadi kamu tengok nilai di sini. Okey. Pertama sekali kamu kena okey. Okey, kalau macam yang ini bermaksud lajur X dan lajur Y. Okey, kadang-kadang dia akan tulis dalam bentuk -3, -4. Okey, kamu kena ingat yang ini adalah X, yang ini adalah Y. Dia tidak boleh ditulis sebagai -4, -3. Lepas tu kamu cakap, cikgu yang ini Y, yang ini X. Tidak boleh. Okey, salah. Kedudukan nilai kamu salah. Dia mesti ditulis macam ni. Okey, cikgu harap kamu tahu itu ya. Okey, jadi kamu tengok kat sini. X dia
X dia adalah negatif 3. Jadi kita tengok pada lajur X. Mana lajur X? Ini lajur X. Kita cari mana negatif 3. Aduh, tak ada negatif 3 cikgu. Ada. Okay, jadi kamu tengok dekat sini ya. Dekat sini, okay, dia punya nilai adalah negatif 2. Bermaksud untuk setiap petak itu dia adalah negatif 1. Okay. Bermaksud dekat sini adalah negatif 1. Di sini adalah negatif 3. Okey. Jadi dekat sini adalah negatif 3. Okey, kamu sudah ada titik X. Sekarang kamu kena tengok Y pula. Y adalah negatif 4. Okey, jadi kamu tengok dekat lajur Y mana negatif 4. Okey, kamu tengok di sini. Okey. Lepas tu kamu kena cari manakah titik persilangan untuk X negatif 3 dan Y negatif 4. Jadi kamu tengok mana. Kamu tengok. Dapat dia punya titik. Jadi ini, cikgu guna color warna biru lah. Okey, jadi ini adalah titik persilangan dia. Okey, sekarang kamu tengok pula X kosong. Okey, X kosong dekat sini. Okey, sekarang kamu tengok Y pula. Y bersamaan dengan negatif 2. Okey, Y bersamaan dengan negatif 2. Jangan tengok sini. Ini adalah lajur X. Kamu kena tengok pada lajur Y. Okey, jadi di sini. Okey, lepas tu kamu tengok lagi sekarang X3. Okey, sekarang X3. Aduh, cikgu tak ada 3. Ingat, setiap kotak ini nilai dia 1. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi dekat sini ya, ini adalah dia punya nilai X3. Okey, sekarang kita tengok Y kosong. Okey, Y kosong. Jadi jawapan dia adalah yang ini. Lepas tu kamu guna pembaris dan kamu lukis dia. Okey. Gantikan nilai X tolak 3. Kenapa dia perlu bagi tu? Dia sudah bagi jawapan. Yang ini, okey, gantikan nilai X tolak 3. X bersamaan dengan X tolak 3. X bersamaan dengan kosong. X bersamaan dengan 3. Yang ini jika kamu nak cari nilai Y. Tapi cikgu confused sebab dia sudah bagi nilai Y. Jadi kenapa dia suruh kita cari balik? Okey, jadi apa, kita abaikan sahaja yang ini. Okey, sekarang kita tengok latihan. Okey, mari kita tengok latihan dia. Okey, yang pertama, nyatakan sama ada persamaan berikut ialah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah atau bukan. Okey, ingat persamaan linear dia mesti ada dua pemboleh ubah dan kuasa pemboleh ubah mesti bersamaan dengan 1. Okey, jadi mari kita tengok. Okey, untuk yang ini cikgu zoom . Okey, mari kita tengok. Kita tak payah tengok contoh lah. Kita dah tahu . Okey, mari kita tengok dia punya latihan. Okey, jadi 5A, ini adalah pemboleh ubah yang pertama. Tambah 3B, ini adalah pemboleh ubah yang kedua bersamaan dengan 8. Okey, kamu tengok dia ada dua pemboleh ubah dan setiap pemboleh ubah dia bernilai kuasa 1. Ya, ini adalah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, mari kita tengok yang seterusnya. 4H,
Okey, dia ada satu pemboleh ubah dan K kuasa 2. Okey, pemboleh ubah yang kedua persamaan dengan 5. Tetapi ini tidak boleh dikira sebagai persamaan linear dalam dua pemboleh ubah sebab K dia berkuasa 2. Okey, tidak boleh, mesti kuasa 1. Jadi ini bukan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, mari kita tengok yang seterusnya. Okey, P tolak 4Q kuasa 2 bersamaan dengan 1/2. Okey, dia ada dua pemboleh ubah. Tetapi Q mempunyai kuasa 2. Tidak boleh. Dia mesti kuasa 1. Okay, jadi ini bukan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okay, mari kita tengok yang seterusnya. 2N tambah 3N bersamaan dengan 5N. Okey, jadi yang ini kita kena selesaikan sikit. Okey, kita pindahkan dulu 4 ini ke sebelah menjadi 4 darab 2N tambah 3N bersamaan dengan 5N menjadi 8N tambah 3N bersamaan dengan 5N. Okey, lepas tu kita darab masuk 8N tambah 24N bersamaan dengan 5N. Okey, kita pindahkan 8N ini ke sebelah. Dia akan menjadi 24N bersamaan dengan 5N tolak 8N bersamaan dengan 24N negatif 4N. Okey, lepas itu 24N kita pindahkan balik dia ke sebelah tambah 4N bersamaan dengan 0. Okey, jadi kita tengok okey, jadi 24N tambah 4N bersamaan dengan 0. Jadi kita tengok dia ada dua pemboleh ubah dan pemboleh ubah dia dua-dua berkuasa 1. Jadi dia boleh. Ini adalah pemboleh ubah dalam ini adalah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, seterusnya kita tengok E. Okey, yang ini kita darab silang dia ya. Jadi 8 darab 2A tambah 3 bersamaan dengan 5B darab A. Okay, kamu darab masuk menjadi 16A tambah 24 bersamaan dengan 5AB. Okey, lepas itu kamu bawa, kamu bawa yang ini ke sebelah sini dan kamu bawa 24 ini ke sebelah sana. Dia akan menjadi 16A tolak 5AB bersamaan dengan negatif 24. Okey, jadi kita tengok dekat sini. Okey, tak apa, dekat sini dia ada A, AB. Dia masih dikira sama. Kamu ke tak? Cikgu tak pasti. Okey, yang ini cikgu kena tengok jawapan. Okey, D bukan. Kenapa dia tak sama ya? Kenapa dia tidak sama? 16A tolak 5AB bersamaan negatif 24. Okey,
dua pemboleh ubah. Pemboleh ubah mesti kuasa 1. Cikgu tak pastilah. Kenapa ini? Okey, yang ni jawapan dia bukan, tapi cikgu tak pasti kenapa bukan. Cikgu tidak dapat beri sebab kenapa ini bukan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, jadi kita skip sajalah yang itu dan kita pergi kepada F. Okey, F ini kamu susun balik dia punya persamaan. Okey, kamu bawa 3x ke sebelah, kamu bawa y ke sebelah juga. Dia akan menjadi x tambah x tolak 3x. Sekejap ya. Okey, jadi mari kita sambung. Okey, x kita gerakkan positif 3x ke sebelah menjadi negatif 3x. Okey, tambah 2y, kita gerakkan negatif y ke sebelah menjadi positif y bersamaan dengan 9. Okey, x tolak 3x adalah negatif 2x. 2y tambah y menjadi 3y bersamaan dengan 9. Okay, jadi kita tengok persamaan ini. Okey, dia ada dua pemboleh ubah dan kedua-dua pemboleh ubah dia kuasa 1. Jadi ini adalah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, mari kita tengok latihan yang kedua pula. Okey, tulis. Kecilkan dia sikit. Okey, tulis persamaan linear dalam dua pemboleh ubah berdasarkan maklumat yang berikut. Okey, jadi yang ini kita sudah belajar last week. Okey, jadi last week kita kena buat persamaan linear. Jadi perkara yang penting kamu kena ingat dekat sini adalah formula. Okey, contohnya untuk yang contoh ini. Okey, perimeter segi empat tepat ialah 32 cm dan diberi tinggi dia adalah y tolak 2 cm dan panjang dia diberi 2x tambah 3 cm. Jadi kamu ingat perimeter formula dia kamu kena tambah ke semua sisi. Okey, jadi sebab itu dia darab 2 kat sini. Okey, sini adalah y tolak 2, sini pun adalah y tolak 2. Jadi kamu boleh darab saja. Okey, bila kamu tengok y tolak 2 tambah y tolak 2. Okey, dia akan menjadi 2y tolak 4. Sama juga, kalau 2 darab y tolak 2, kamu darab, dia akan menjadi 2y. Sama je. Okey, sebab itu kamu tak perlu nak tambah y tolak. Kamu tak perlu tambah y tolak 2 tambah y tolak 2. Okey, kamu boleh terus darab dia sahaja. Okey, jadi cukup padat. Okey, 2 darab 2x tambah 3, 2 darab y tolak 2. Okey, jadi kamu akan dapat 4x tambah 6 tambah 2y tolak 4 bersama 32. Okey, lepas tu kamu selesaikan dia lagi. 4x tambah 2y persamaan tambah 2 bersamaan 32. Okey, lepas tu kamu bawa 2 ini ke sebelah. 4x tambah 2y bersama dengan 30. Okey, 32 dibawa positif 2 dibawa ke sebelah, dia menjadi negatif 2.
32 tolak 2 dia akan menjadi 30. Okey, lepas tu kamu permudahkan lagi 2x tambah y bersamaan 15. Okey, kamu permudahkan dia bermaksud kamu permudahkan yang ini dahulu. Dia akan menjadi 2x tambah y, okey, bersamaan 30. Lepas tu kamu bawa 2 ini ke sebelah. Okey, 2 darab dibawa ke sebelah menjadi bahagi 2. Okey, sebab itu 2x tambah y bersamaan 30 dibahagi 2, kamu dapat 15. Okey, jadi ini cikgu padanlah sebab nanti tak ada ruang pula cikgu nak tulis kat sebelah. Kita buat yang pertama ini. Okey, harga bagi 1 kilogram bayam dan 1 kilogram timun masing-masing ialah RM4 dan RM3. Gunawati membeli X kilogram bayam dan Y kilogram timun dengan harga 27. Okey, jadi sepatutnya jadi dia nak kamu buat persamaan linear. Okey, jadi harga bayam adalah bersamaan dengan cikgu buat tulis terbalik. Okey, harga bayam bersamaan dengan berapa kilogram Gunawati beli darab dengan RM RM4. Okey, dia akan menjadi 4x. Okey, harga timun bersamaan dengan berapa kilogram Gunawati beli darab dengan RM3 menjadi 3y. Okey, jadi jumlah harga yang perlu dibayar oleh Gunawati ialah harga bayam tambah harga timun bersamaan dengan RM27. Okey, jadi kamu gantikan harga bayam ini dengan 4x dan harga timun ini dengan 3y. Kamu akan dapat 27. Okey, mari kita tengok jawapan dia atau tidak. Okey, 4x tambah 3y bersamaan dengan 27. Okey, 4x tambah 3y bersamaan dengan 27. Okey, mari kita tengok yang sebelah ini. B. Isi padu cuboid ialah 468 cm persegi. Centimeter padu. Okey, jadi apakah formula untuk isi padu cuboid? Okey, formula dia adalah panjang darab lebar darab tinggi. Okey, 2x tambah 3y darab 9 darab 4. Okey, mari kita tulis dia dan dia punya isi padu. Cikgu sepatutnya tulis isi padu dekat sini. Dan isi padu dia adalah 468. Tak naklah cikgu tulis isi padu dia kat sini. 468. Okey, jadi panjang dia adalah 2x tambah 3y darab 9 darab 4 bersamaan dengan 468. Okey. Sembilan darab 4 bersamaan dengan x tambah 3y
36 bersama dengan 468. Okey, cikgu tak nak darab yang ni ya. Sebab kalau cikgu darab ini, cikgu kena permudahkan dia lagi. So, cikgu tak nak darab dia. Jadi, kita bawa darab 36 ini ke sebelah. Ingat, darab 36 dibawa ke sebelah menjadi bahagi 36. Okey, menjadi 2x tambah 3y bersamaan dengan 468 dibahagi dengan 36. Okay, cikgu perlukan kalkulator. Okey, kamu boleh tekan kalkulator ya. Mana kalkulator cikgu? Okey, ini dia. Bersamaan dengan 13. Okey, menjadi 2x tambah 3y bersamaan dengan 13. Okey, mari kita tengok adakah jawapan dia betul. Okey, 2x tambah 3y bersamaan dengan 13. Okey. Okey, faham tak setakat ini? Okey, kalau tak faham, sila tanya ya. Okey, jadi untuk C, D, cikgu nak kamu buat sebagai kerja rumah. Okey, cikgu bagi contoh satu lagi ya. E. Okey, bayaran kemasukan untuk seorang dewasa adalah X dan bayaran kemasukan untuk kanak-kanak adalah Y. Si Baraj membeli 5 tiket dewasa dan 3 tiket kanak-kanak dengan harga RM81. Okey, jadi dia beli tiket orang dewasa 5 dan dia beli tiket untuk kanak-kanak 3. Jadi X darab 5 bersamaan dengan 5X, Y darab 3 bersamaan dengan 3Y. Jadi jumlah yang dia perlu bayar adalah RM81. Jadi 5X tambah 3Y bersamaan dengan RM81. Okey, senang saja. Okey, mari kita tengok yang yang seterusnya. Okey, lengkapkan jadual berikut. Ini cikgu kena kecilkan. Okey. Lengkapkan jadual berikut. Okey, kamu diberi persamaan linear, kamu diberi nilai X ataupun kamu diberi nilai Y. Okey, bermaksud apabila kamu diberi satu nilai, kamu kena cari nilai yang satu lagi. Okey, dekat sini contohnya 3X tolak 2Y bersamaan dengan 12. Okey, kamu diberi persamaan tersebut. Lepas itu kamu diberi nilai 5. Jadi kamu kena gantikan nilai 5 ini ke dalam persamaan tersebut. Okey, kamu akan dapat Y bersamaan dengan 3/2. Okey, mari kita buat. Okey, kamu diberi 2X tambah 3Y bersamaan dengan 18. Kamu diberi nilai Y bersamaan dengan negatif 2. Ini adalah nilai Y ya. Okey, sekarang kamu kena masukkan nilai Y negatif 2 ke dalam persamaan. Dia akan jadi 2X tambah 3Y bersamaan dengan 18. Okey, kita masukkan nilai sekarang 2X tambah 3 negatif 2 bersamaan dengan 18. Okey, 2X bersamaan dengan 2X tolak 6 bersamaan dengan 18. Kenapa tolak 6? Sebab positif 3 darab negatif 3 darab negatif 2 menjadi negatif 6 ya. Okey, menjadi 2X tolak 6 bersama 18. Okey, kamu gerakkan
tolak 6 ini ke sebelah, dia akan menjadi 2x bersamaan dengan 18 tambah 6. 2x bersamaan dengan 24. X bersamaan dengan 24 dibahagi 2. X bersamaan dengan 12. Okey, jadi itu adalah nilai X. Okey, untuk B pula. Okey, ini dia punya persamaan. 2 per 3x tambah y bersama dengan 8. Kamu diberi nilai x. Okey, kamu diberi nilai x. Sekarang kamu kena masukkan nilai x ini ke dalam persamaan itu. Okey, kamu akan dapat, tulis balik persamaan. Okey, kamu akan dapat 2 per 3 tolak 6 tambah y bersamaan dengan 8. Okey. Negatif 6 dibahagi dengan 3 menjadi negatif 2. Negatif 2 darab 2 menjadi negatif 4. Tambah y bersamaan dengan 8. Okey, sekarang kamu bawa negatif y ke sebelah. Kamu akan dapat y bersamaan dengan 8 tambah 4. Kamu akan dapat y bersamaan dengan 12. Okey. Okey. Jadi untuk C, D, E kamu buat sendiri. Okey, F kita buat bersama-sama. Okey, jadi dekat sini kamu diberi 2 per 3x tambah 3 per 5y bersamaan dengan 5. Kamu diberi nilai x 6. Okey, ini adalah nilai x. Okey, jadi mari kita gantikan nilai x bersamaan dengan negatif 6. Bersamaan kita tulis balik persamaan dia. 2 per 3 x tambah 3 per 5 y bersamaan dengan 5. Okey, menjadi 2 per 3 darab negatif 6 tambah 3 per 5 y bersamaan dengan 5. Okey, 3 dibahagi 6 dibahagi 3 bersamaan dengan negatif 2. Negatif 2 darab dengan 2 bersamaan dengan negatif 4 tambah 3 per 5 y bersamaan dengan 5. Negatif 4 dibawa ke sebelah, kamu akan dapat 3 per 5 y bersamaan dengan 5 tambah 4, iaitu 9. Okey, sekarang kamu kena bawa dia ke sebelah. Okey, apabila kamu bawa dia ke sebelah pecahan, dia akan terbalik. Atas menjadi bawah, bawah menjadi atas. Okey, bermaksud y bersamaan dengan 9 darab 5 per 3. Okey, jadi kat sini cikgu buat ringkas lah. 9 dibahagi dengan 3 bersamaan dengan 3. 3 darab 5 bersamaan dengan y bersamaan dengan 15. Sekejap ya. Sekejap ya.
Okey, maaf Danish, cikgu tak dapat nak tunjuk balik A, B dengan C, okey? Sebab kita kesuntukan masa. Okey, jadi kalau ada masa lebih nanti baru cikgu akan beri kepada kamu. Okey, jadi apa yang cikgu nak kamu buat, Danish, cikgu akan uploadkan recording kelas ini ke dalam YouTube. Jadi kamu boleh tonton cara kerja di dalam recording tersebut. Okay, recording tu cikgu akan post malam ini sebab dia perlukan masa sedikit untuk cikgu uploadkan ke dalam YouTube. Okay, maaf lah sebab kita kesuntukan masa. Okay, kalau kita ada masa lebih sebelum 12.30 kita akan buat latihan. Cikgu akan tunjukkan. Okay, mari kita buat yang ini. Okay. Okay, ini latihan yang seterusnya. Okay. Lengkapkan jadual nilai berikut. Kemudian lukis graf pada satah kertas yang disediakan. Okay. Jadi kamu tengok contoh dia kat sini. Okay. Untuk yang ini, persamaan yang diberi adalah 2x tolak 3y bersamaan dengan 6. Okey, lepas tu nilai yang diberi adalah negatif 3, 0, 3. Okey, y pula negatif 4, negatif 2, 0. Okey, jadi apa yang kamu kena buat? Kamu kena cari di manakah titik ini. Okey, kamu cari di manakah titik ini. Ini adalah titik pertama. Ini adalah titik kedua. Dan ini adalah titik ketiga. Okey, jadi kamu cari titik yang pertama, x negatif 3 dekat sini. Lepas tu y negatif 4. Okey, dekat sini. Ini dia. Okey, yang kedua, ini titik dia. Dan yang ketiga, kosong. Okey, lepas itu kamu ambil pembaris dan kamu lukis garis ini. Dan garis ini adalah 2x tolak 3y bersamaan dengan 6. Okey. Okey, mari kita tengok. Cikgu besarkan dia dulu. Okey, mari kita tengok A. Okey, jadi kamu diberi persamaan y bersamaan dengan x tambah 4. Tetapi, dan kamu juga diberi nilai x. Tetapi kamu tidak diberikan nilai y. Jadi macam mana kamu gantikan masuk nilai x ini ke dalam persamaan ini. Okey, mari kita buat x bersamaan dengan negatif 2. Okey, y bersamaan dengan x tambah 4. Y bersamaan dengan, kita masukkan negatif 2 tambah 4. Okey, y bersamaan dengan negatif 2 tambah 4 menjadi 2. Okey, bermaksud y 2. Okey, sekarang kita masukkan x bersamaan dengan 0. Okey, y bersama dengan x tambah 4. Okey, y. Okey, sekarang nilai x adalah 0 tambah 4. Okey, bersamaan dengan y, 0 tambah 4 menjadi 4. Okey, sekarang kita tengok yang seterusnya. Okey, x nilai dia 2. Okey, y bersamaan dengan y bersama dengan x tambah 4. Okey, sekarang kita ganti nilai x dengan 2 tambah 4. Okey, bersama dengan 2 tambah 4 menjadi 6. Okey, y bersamaan dengan 6. Okey, sekarang kita kena plot graf dia. Okey, jadi mari kita tengok titik pertama. Kita tengok titik kedua. Okey, kita tengok titik pertama lah dulu. Okey, x. Kita tengok lajur x. Negatif 2. Okey, ini dia negatif 2. Sekarang kita tengok y. Y dekat sini. Okey, sini. Okey, x negatif 2, y 2. Okey, dekat sini. Okey, seterusnya kita tengok titik yang kedua. X bersamaan dengan 0.
Lepas itu Y bersamaan dengan 4. Okey, jadi kat sini dia punya titik. Okey, dan titik yang ketiga, X2. Okey, dekat sini X2, Y6. Mana 6? Okey, dekat sini 6. Okey, padam ini. Okey, jadi ambil pembaris kamu dan lukiskan kamu punya garisan. Okey, jadi cikgu lukiskan garisan. Tunggu dulu, cikgu guna pen warna hitam. Okey, lukiskan garisan kamu. Okey, jadi itu adalah jawapan dia. Okey? Faham? Faham ke tidak? Okey, Doris bagi respon faham. Okey, jadi kita buatlah. Okey, kita buat, cikgu buat contoh C pula. Ini contoh C ya. Okey, jadi dekat sini persamaan yang diberi adalah 2x tambah 3y tambah 12 bersamaan dengan kosong. Okey, nilai yang diberi untuk x ialah negatif 6, negatif 3 dan kosong. Okey, jadi kita kena cari nilai y. Okey, buat benda yang sama. Pertama sekali, okey, cikgu tulis kat sini. Okey, x bersamaan dengan negatif 6. Okey, jadi persamaan dia adalah 2x tambah 3y tambah 12 bersamaan dengan kosong. Okey, kita gantikan nilai x. 2 tolak 6 tambah 3y tambah 12 sama dengan kosong. Okey, 2 darab negatif 6 menjadi negatif 12 tambah 3y tambah 12 bersamaan kosong. Okey, negatif 12 tambah 12 bersamaan dengan kosong. Okey, menjadi 3y bersamaan kosong. Okay. Habis y dalam bentuk pecahan. Kenapa ni? Adakah cikgu salah operasi? Enam darab 2 negatif 12. Y bersamaan dengan 1/3. Sekejap. Aku tak pastilah kenapa dia macam ni. Dua x tambah 3y tambah 12 bersamaan dengan kosong. Okay, 3y bersamaan dengan negatif 12 negatif 2x. Y bersamaan dengan negatif 12 negatif 2x per 3. Sama juga 1/3. Macam mana? Apakah nilai 1/3? Kosong 0.3. Okey, kita tinggalkan dahulu negatif 6 itu. Okey, kita buat x bersamaan dengan negatif 3. Cikgu nak tengok apakah jawapan dia. 2x tambah 3y tambah 12 bersamaan dengan kosong. 2 tolak 3 tambah 3y tambah 12 bersamaan dengan kosong. Okey, 2 tolak 2 darab negatif 3 menjadi negatif 6 tambah 3y tambah 12 bersamaan kosong. Okey, negatif 6 tambah 12 menjadi 3y
positif 6 persamaan kosong. Okey. Dibawa ke sebelah dia akan menjadi 3y persamaan negatif 6. Lepas itu y dibawa 3 ke sebelah menjadi negatif 6 dibagi dengan 3, y persamaan dengan negatif 2. Okey, jadi yang ini negatif 2. Okey, sekarang kita cari x bersamaan dengan kosong. Okey, x bersamaan kosong x tambah 3y tambah 12 bersamaan kosong. Okey, 2 kosong tambah 3y tambah 12 bersamaan dengan kosong. Okey, menjadi 2 darab kosong menjadi kosong tambah 3y tambah 12 bersamaan kosong. Okey, jadi 3y kamu bawa dia ke sebelah menjadi negatif 12. Okey, lepas itu 3 ini kamu bawa dia ke sebelah menjadi y bersamaan dengan negatif 12 dibagi dengan 3, y bersamaan dengan negatif 4. Okey, ini adalah negatif 4. Okey, sekarang kita tengok yang ini dulu. Okey, x negatif 3. Okey, x negatif 3 kat sini. Lepas tu y negatif 2. Okey, dekat sini titik yang pertama. Okey, lepas tu kita tengok titik yang kedua. X bersamaan dengan kosong. Y bersamaan negatif 4. Okey, jadi dekat sini. Okey, sekarang buat garisan. Cantik garisan cikgu. Tak cantiklah garisan cikgu. Okey, baru macam tu. Okey, mari kita tengok x bersamaan dengan negatif 6. Ini panjang ke ni dia? Okey, sekejap. Cikgu atur dia sekejap. Okey, jadi mari kita tengok. Okey, ini salah satu cara untuk menyelesaikan dia. Okey, jadi x tadi sepatutnya 6. Kat sini. Nilai dia 3. Kenapa nilai dia 3? Cikgu tak faham. Tunggu dulu. Dia sepatutnya kat sini. Negatif 6. Nilai dia kosong. Kan yang ini adalah lajur y. Ini kat sini negatif 6. Negatif 6. Nilai y dia kosong. Kenapa nilai y dia kosong ya? Kita tak tahu kenapa nilai y dia kosong. Okey, kita tengok. Okey, yang ni kita dah tak guna sebab kita dah dapat dia punya nilai. Okey, jadi yang ni kita tak payah kisah. Negatif 3. Negatif 2. Kosong negatif 4. Okey, sekarang x bersamaan dengan 6. Okey, 2x tambah 3y tambah 12 bersamaan dengan kosong. 2 negatif 6. Okey, 2 negatif 6 tambah 3y tambah 12 bersamaan dengan kosong. 2 darab negatif 6 adalah 12. Negatif 12 tambah 3y tambah 12 bersamaan dengan kosong.
Okey lah. Okey, baru cikgu faham. Okey, jadi 3Y. Negatif 12 tambah 12 adalah kosong. Okey, tambah kosong, persamaan kosong. Okey, jadi kosong tu kita tak payah tulis. Okey, jadi 3 dibawa ke sebelah. Y persamaan kosong dibahagi dengan 3. Okey, kosong dibahagi dengan 3 adalah kosong. Sebab itu titik dia di sini. Lah. Tengok, nervous cikgu. Kenapa cikgu dapat benda lain tadi? Okey, faham tak? Okey, kalau kamu tak faham tak apa, kita akan buat satu lagi. Okey, kita buat contoh, kita buat latihan E pula. Okey, jadi untuk latihan E ini, kita tengok persamaan yang diberi adalah 4Y tolak X persamaan dengan 8. Okey, jadi nilai X yang diberi adalah negatif 8, negatif 4 dengan kosong. Okey, sekarang mari kita cari nilai Y apabila X bersamaan dengan negatif 8. Okey, jadi 4Y tolak X bersamaan dengan 8. Okey, jadi 4Y tolak, kita gantikan X negatif 8 bersamaan dengan 8. Okey, negatif darab negatif 8 dia akan menjadi positif 8. Okey, kita bawa positif 8 ini ke sebelah. Okey, menjadi 4Y bersama dengan 8 tolak 8 bersamaan dengan 4Y bersamaan dengan kosong. Okey, jadi bawa 4 ini ke sebelah. Dia akan menjadi kosong dibahagi dengan 4. Kosong dibahagi dengan 4 adalah kosong. Okey, seterusnya kita gantikan X tolak 4. X bersamaan dengan tolak 4. Okey, jadi 4Y tolak X bersamaan dengan 8. 4Y kita gantikan X dengan negatif 4 bersamaan dengan 8. Jadi 4Y negatif darab negatif 4 menjadi positif 4 bersamaan dengan 8. 4Y bersamaan dengan 8 tolak 4. Okey, 4Y bersamaan dengan 4. Okey, sekarang kita pindahkan 4 ke sebelah menjadi Y bersamaan dengan 4 dibahagi 4, Y bersamaan dengan 1. Okey, sekarang kita tengok pula kosong X bersamaan dengan kosong. Okey, jadi kita gantikan kita gantikan nilai X bersamaan kosong sama dengan 8. Betul. Okey, jadi 4Y tolak kosong bersamaan dengan 8. Okey, jadi 4Y tolak kosong adalah kosong lah. Okey, sekarang kita alihkan 4 ini ke sebelah. Okey, menjadi Y bersamaan dengan 8 dibahagi dengan 4. Y bersamaan dengan 2. Okey, 2. Sekarang kita plotkan graf dia. Okey, jadi kita tengok titik pertama. X negatif 8. Okey, kita tengok pada lajur X dahulu. Mana negatif 8? Okey, kat sini negatif 8. Y kosong. Okey, jadi titik dia di sini. Sekarang kita tengok yang kedua. X negatif 4. Mana negatif 4? Kat sini. Y dia 1. Jadi dekat sini Y dia. Okey, seterusnya X bersamaan dengan kosong. Okey, kat sini kosong dia. Okey, Y bersamaan dengan 2. Okey, sekarang kita dah ada titik dia. Sekarang kita plotkan graf tersebut. Okey, keluarkan pembaris kamu dan gabungkan. Okey, gabungkan ketiga-tiga barisan ini.
Okey, jadi itu adalah jawapan kamu. Okey, faham ke tidak? Seseorang sila jawab. Aksen, okey jawab. Okey. Okey, jadi yang seterusnya ini adalah latihan persediaan minggu ke-7. Okey, jadi yang tu cikgu takkan buat sebab yang tu sudah masuk bab 6.3. Okey, jadi cikgu tak nak masuk itu. Cikgu tak nak masuk topik yang seterusnya. Okey, jadi kita akan pergi balik ke soalan Danish ya. Okey, cikgu tak akan buat A, B tetapi cikgu akan buat C. Okey, kita buat sama-sama C. Okey, jadi C ni cikgu nak seseorang buat dahululah Ada orang live ke? Tadi ada 18 orang, ini sudah 16 orang. Okey, cikgu nak Muhammad Danish lah. Okey. Okey, Muhammad Danish, kamu cari nilai X. Nah, ni. Okey, Muhammad Danish, sila cari nilai X. Ya. Okey, Muhammad Danish, sila cari nilai X. Okey, cikgu bagi kamu tak lama, cikgu bagi kamu dalam masa 2 minit sahaja. Okey. Sementara itu cikgu nak ambil kehadiran dahulu. Ada 2 orang leave tadi, siapa? Sayang, kehadiran mereka. Dari stories, apakah nama penuh kamu? 15 orang pula, ada seorang leave. Aduh, cikgu belum ambil kehadiran lagi. Stories, boleh kamu tulis di dalam in-call messages, apakah nama penuh kamu? Oh, Cynthia. Okey, Cynthia. Cikgu tak ada cakap. Okey. 15 orang. Okey, 2 orang leave. Sepatutnya siapakah 2 orang tu? Sayang dia punya kehadiran. Okey, Muhammad Danish, kamu dah ada jawapan? Dah ada jawapan Danish? Kalau tak ada tak apa, cakap je tak ada sebab kita akan bincangkan.
Okey, sebab sekarang sudah pukul 12.26 jadi cikgu tak dapat nak tunggu lagi. Okey. Okey, mari kita tengok. Okey, cikgu baru terima mesej daripada Lukman Hakim. Okey, dia cakap ada Google Meet untuk kelas lain. Dia daripada kelas 1S. Jadi cikgu nak tanya pelajar 1S di sini, kamu ada kelas apa lagi waktu ini? Tak ada kelas apa-apa pun cikgu. Tak ada kelas apa-apa? Kamu dari 1S ke? Ya, Aisyah, kamu? hari ni kelas Geo dengan Matematik saja kan? ya. Okey. Okey, tak apa. Okey, jadi mari kita tengok soalan C sekarang. Okey, jadi untuk soalan ini kita akan selesaikan bersama-sama. Okey, jadi persamaan yang diberi adalah 3x tolak 4/5y bersamaan dengan 4. Dan nilai yang diberi adalah negatif 10. Ini adalah nilai y. Okey, jadi mari kita besarkan sikit lagi. Okey. Jadi sekarang kita masukkan nilai y iaitu negatif 10 ke dalam persamaan. Okey, kamu akan dapat 3x tolak 4/5 dalam kurungan negatif 10 bersamaan dengan 4. Okey, 5 dibahagi dengan 10. Kamu akan dapat negatif 2. Okey, 3x. Okey, lepas tu negatif 2 darab dengan negatif 4, kamu akan dapat positif 8. Okey, bersamaan dengan 4. Okey, bersamaan dengan 3x. Okey, lepas itu kamu alihkan 8 ini ke sebelah. Okey, kamu akan dapat 4 tolak 8. Okey, 3x bersamaan dengan negatif 4. Lepas itu kamu bawa 3 ini ke sebelah, dia akan menjadi bahagi. Negatif 4/3. Okey, jadi itu adalah jawapan dia. Okey, kalau tak pasti kita semak jawapan dia. Ada C. Okey, negatif 4/3. Okey, negatif 4/3. Okey, jadi itulah cara kamu cari nilai untuk D dengan E. Okey, jadi kamu tengok apakah persamaan yang diberi dan kamu tengok apakah nilai yang diberi X ataupun Y. Lepas itu kamu masukkan nilai yang diberi itu ke dalam persamaan itu. Kamu akan dapat nilai yang kamu nak cari. Okey, jadi ada apa-apa soalan lagi? Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, itu saja untuk kelas hari ini. Terima kasih kerana menghadiri kelas ini. Cikgu akan upload recording ini ke dalam YouTube malam ini. Dan harap-harap, satu lagi benda. Ini adalah kali terakhir kita menggunakan modul ini. Selepas ini kita tidak akan menggunakan modul ini lagi, tetapi kita akan ada modul baru. Okey, jadi sila peka dengan announcement yang dibuat di dalam kelas, grup kelas masing-masing untuk mengambil modul baru. Modul baru kamu akan mula diedarkan selepas cuti minggu depan. Okey, minggu depan cuti. Jadi minggu depan kita tidak ada kelas.
kita akan ada kelas lagi pada 30 Julai. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kamu akan ada online test. Okey, online test ini akan dijalankan pada bulan 8. Okey, jadi ini bulan 7, bermaksud bulan 8, 3 minggu dari sekarang. Okey, jadi online test ini akan menggunakan Google Form. Okey. Jadi kamu akan diberi masa 2 jam. Kamu kena jawab soalan tersebut dalam masa 2 jam. Lepas kamu dah jawab, kamu kena klik submit. Okey. Setakat ini tiada test face to face. Okey, kita belum ada lagi test face to face sebab kita belum pergi sekolah. Macam kes pun semalam 13,000 kes positif COVID. Cikgu rasa memang sampai ke hujung tahun kita PDPR. Ya, ada orang raise hand. Siapa yang raise hand? Macam mana cikgu tengok orang yang raise hand? Cikgu tak tahu macam mana tengok orang raise hand. Siapa yang raise hand? Cakap saja. Okey, kalau kamu ada soalan, kamu cakap saja. Okey, jadi kamu kena sedia secara mental dengan fizikal untuk PDPR sampai ke hujung tahun. Okey, pastikan kamu ada line internet yang bagus. Okey, lepas itu kamu pastikan kamu kalau dapatlah kamu attend Google Meet, kelas Google Meet. Sebab dekat sana saja masa kamu berjumpa dengan cikgu kamu. Kalau kamu tak faham, sila message cikgu. Okey, cikgu akan cuba jawab. Kalau cikgu tak dapat nak jawab, sebab kadang-kadang cikgu pun ada masalah sikit, okey, cikgu akan maklumkan kepada kamu. Okey, tapi besar kemungkinan cikgu akan cuba jawab kamu. Okey, dan seterusnya kalau kamu tak faham, cuba tengok recording Google Meet kita. Okey, itu saja yang cikgu pesanan cikgu. Okey, kalau kamu ada soalan, kamu boleh tanya. Okey, tak ada soalan lah. Okey, kalau tak ada. Okey, ya, Eunice? Tak ada, cikgu tertekan. Oh, tekan saja. Okey, kalau tak ada soalan, itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Kita akan jumpa lagi pada 3 Cikgu. Ya? Ya, Hakim? Cikgu. Maaf cikgu. Kerana Ya. cikgu saya masuk cikgu. Mas saya pergi klinik. Tu lambat masuk tadi. Dah lama tak kau apa. ni. Dah lambat dah ni. Tapi tak apa. Okey, kamu ada usaha. Dan cikgu akan letak recording ini di dalam YouTube. Okey, kamu boleh tonton recording ini di dalam YouTube. Okey, kehadiran cikgu ambil sajalah kehadiran kamu. Cikgu. Jadi, Cikgu boleh hantar contoh ke? contoh. Okey, contoh contoh itu kerja rumah cikgu ni. Contoh tu ada dekat dalam recording di dalam YouTube. Okey, jadi kamu tonton dia punya recording, kamu tengok contoh dia juga. Okey? Jadi itu saja untuk hari ini. Okey, dah boleh bersurai. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Sama-sama.